Saya nak tekan pada satu perkara yang agak sensitif, saya minta maaf Yang Berhormat Speaker. Ni Jabatan Peguam Negara ni, saya nak kena cakap. Peguam Negara dan pendakwa raya tak boleh orang yang sama. Kena tukar. Peguam Negara, penasihat kerajaan, penasihat Perdana Menteri, Peguam Negara boleh diberikan kepada Menteri Undang-Undang. Pendakwa raya tidak boleh dilantik oleh Perdana Menteri. Pendakwa raya mesti dilantik macam kita melantik hakim. Satu jawatan kuasa khas. Tak boleh dipecat. Dan juga seorang individu yang mempunyai kebebasan untuk bekerja sebagai pendakwa raya. Maknanya di sini kita pisahkan pendakwa raya dengan peguam negara dan kemudian kita wujudkan satu Suruhanjaya Perkhidmatan yang khas. Dan saya nak mencadangkan pada kerajaan, kalau Menteri Undang-Undang boleh respon, bahawa kita pernah mempunyai seorang Menteri Kabinet yang juga peguam negara, iaitu arwah Tan Sri Kadir dan Tan Sri Hamzah. Jadi sekurang-kurangnya peguam negara boleh datang ke Dewan dan menjawab kepada semua soalan-soalan undang-undang. Dan tak payahlah Menteri menunggu masa dan semua memberi kepada jawapan-jawapan secara bertulis yang kadang-kadang lengkap dan tidak lengkap. Saya bercadangan ini adalah cadangan yang teguran supaya kita menerima hakikat bahawa kuasa mendakwa ialah kuasa yang begitu besar. Dan kita tidak mahu peguam negara kita dilihat sebagai mempunyai persepsi tekanan politik. Kita nak peguam negara dalam negara kita, peguam negara yang begitu bebas. Tetapi pendakwa raya memang pendakwa raya, peguam negara, peguam negara. Itu sebabnya akhir sekali sebelum saya duduk, saya boleh minta saya mencela dan tanya pengarah. Masa dah tamat dah. Masa tamat tu. Sorry. Siapa? Oh, Just, saya tak nampak. Silakan. Boleh yang Berhormat Speaker? Seminit boleh tak? Seminit. Ajis, Seminit mencela, seminit menjawab. sedikit saja. Terima kasih pengarang. Saya nak tanya berkenaan dengan isu peguam negara. Baru-baru ini kita dapat satu penghakiman dari Mahkamah Persekutuan di mana dinyatakan bahawa peguam negara juga boleh disaman ataupun diambil tindakan undang-undang sama ada beliau membawa ataupun initiate prosecution secara tidak secara abuse, whether there is an abuse. Now, bukankah ini merupakan satu action daripada mahkamah sendiri yang mengiktirafkan bahawa peguam negara tersebut boleh juga melakukan abuse of power? Dan oleh yang demikian, bukankah apa yang dicadangkan oleh pengerang tadi, bahawa peguam negara menjadi accountable ke Parlimen itu adalah amat penting? Apakah pandangan pengerang berkenaan isu ini? Terima kasih. Berhormat Bukit Gerunggur, saya amat setuju sebab itu yang saya kata, kalau Menteri Undang-Undang boleh menjadi peguam negara, jadi Menteri Undang-Undang mungkin dilihat sebagai aspek politik dan dia mungkin diletak dalam persepsi thought of misfeasance sebagai contoh, undang-undang sivil atas apa-apa nasihat yang diberi yang salah, itu boleh berlaku. Tetapi disebabkan pendakwa raya dalam banyak negara mempunyai immunity. Immunity yang diberi memang tidak 100%, tetapi immunity adalah kepada keputusan untuk mendakwa. Tetapi kita tidak mahu satu keadaan konflik di mana seorang pendakwa raya, satu peguam negara, dia menasihati kerajaan, Perdana Menteri, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, kemudian dia menasihati Majlis Raja-Raja, semuanya orang yang sama. Jadi saya nak mencadangkan pada kerajaan kalau boleh pecah-pecahlah kepada individu-individu tertentu supaya justice not only to be seen but to be seen to be done. Dengan itu pengerang menyokong pada titah Yang di-Pertuan Agong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wabil Pengarang.